Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube Dunia Zakir. Baik, hari ini kita nak mengulas tentang kesenian dan sejarah tentang hulu keris, hulu patah tiga, hulu anak ayam patah tiga dan juga hulu selayar. Baik, di hadapan saya ini ada beberapa hulu patah tiga. Jadi sebelum kita masuk tentang kesenian hulu patah tiga, saya ambil contoh satu jenis hulu patah tiga. Okey, boleh lihat hulu patah tiga. Saya akan mulakan cerita pada sejarahnya dulu. Sejarah patah tiga ni, sejarah patah tiga kita dipakai oleh keris-keris Melayu semenanjung, seluruh semenanjung daripada selatan Johor sampai ke utara semenanjung Tanah Melayu. Juga patah tiga daripada negeri Bugis-Bugis, negeri orang-orang Bugis ataupun negeri Sulawesi. Jadi patah tiga ini adalah kesenian yang diukir atau dibuat oleh orang Melayu dan juga orang Bugis, dipakai di negeri-negeri Nusantara, Alam Melayu, Semenanjung Melayu dan juga Bugis, Sulawesi. Okey, baik, itu adalah orang kata dari segi keluasan atau majoriti penggunaannya asalnya dari mana. Maknanya dari seluruh Semenanjung dan juga daripada orang-orang Bugis. Baik, kemudian sejarahnya memang begitulah. Banyak kesenian hulu patah tiga ini dibawa ataupun diukir oleh orang-orang Bugis. Orang-orang Bugis ni pandai buat keris, pandai ukir kayu. Orang Melayu Semenanjung, orang Melayu Bugis pandai buat senjata. Orang Melayu Semenanjung pandai bersilat. Jadi bila kita bergabung, kita menghasilkan satu perkara yang menarik, iaitu senjatanya hebat dan silatnya pun silat yang hebat. Baik, saya terus masuk kepada kesenian dia. Okey. Kenapa dinamakan hulu patah tiga? Okey. Boleh tengok kenapa dinamakan hulu patah tiga? Okey. Dekat sini kita boleh tengok batang ni, nama dia buah pinang. Yang bawah ni buah pinang. Okey. Buah pinang ini ada lubang, inilah yang kita buat, masukkan puting keris tu masuk kat dalam ni. Kemudian akan ada letak pendokok. Okey, buah pinang ni kita kira satu tegak ke atas. Lepas tu yang serong ni, badan dia yang tengah ni, yang serong ni kita panggil patah yang kedua. Okey, patah yang kedua serong. Kemudian menegak pula ataupun condong ke bawah pula kita panggil patah yang ketiga. Jadi nama dia patah tiga. Satu, dua, tiga. Patah tiga. Okey. Kalau patah tiga ni ada berbagai-bagai bentuk. Ada patah tiga kerdas, ada patah tiga Bugis, ada patah tiga Semenanjung. Yang dekat tangan saya ni namanya anak ayam patah tiga, kerana kepalanya ni berbentuk seperti anak ayam. Ada paruh. Tengok, ada paruh. Okey. Ada paruh, ada macam bentuk ukiran mata. Kemudian atas ni ada balung dia, ada balung ayam. Jadi kita panggil ini anak ayam patah tiga. Yang dekat tangan saya ni hulu anak ayam patah tiga berukir. Jadi dia ada ukiran-ukiran yang halus. Ini warna hitam, tak nampak sangat Daripada batang pinang ada ukiran, daripada badan pun ada ukiran-ukiran bunga, garisan. Kita tengok atas dia, ada bentuk sampai ke balung, sampai ke kepala, ada bentuk paruh. Okey. Jadi inilah hulu anak ayam patah tiga. Jadi ini warna hitam, ini bahan resin bahan resin. Ini murah, RM35, boleh beli dekat online, ada kat Shopee, ada dari Ipoh. Okey, yang ni nak kata buat replika macam patah tiga, tapi tak nampak sangatlah macam patah tiga. Ini saya cuba buat sendiri beberapa tahun lepas, nak buat macam patah tiga. Tapi tak berapa nak nampak patah tiga. Ini kayu pokok jambu. Jadi kita pun tak berapa nak pandai sangat buat. Saja-saja seronok-seronok kita cuba buat.
Okay, yang ini pun daripada kayu, tapi saya asalnya warna coklat, saya spraykan warna kelabu-kelabu putih. Saya sengaja spray sebab ada spray lebih, jadi saya spray. Ini juga patah 3, pun anak ayam. 1, 2, 3. Patah 3. Ini balung dia, paruh dia, paruh anak ayam. Yang ini balung anak ayam. Yang ini buah pinang, seperti buah dari pokok pinang, buah pinang. Kita namakan dia buah pinang. Yang ini badan dia. Pegang dia macam ni. Okay, ini bahan pun dari kayu. Kesemua yang saya ada patah 3 adalah anak ayam patah 3. Okay. Cuma bila dia condong ke bawah dia punya ini, kita panggil dia lagak menunduk atau anak ayam tidur, ataupun lang tidur. Okay. Ini hulu selaya. Kalau nak ikutkan ini hulu selaya, selayar. Okey, kalau nak ikutkan hulu selayar ni tak termasuk hulu patah 3 punya kategori. Sebab selayar dia macam dia bentuk patah 3 tu dia tak ada, dia cuma ada batang pinang, lepas tu dia terus melengkung. Jadi kita nak letak 1, 2, 3 tu dia tak ada senggat dekat sini. Cumanya saya masukkan sekali dalam kategori patah 3 sebab dia seakan-akan patah 3 juga. Patah 3 muncung ke depan, jadi dia pun ke arah depan juga macam tu, seperti patah 3. Jadi tak apalah, saya masukkanlah juga dia dalam kategori patah 3. Cuma selayar ni bukan, kalau ikut sejarah dia bukan asal. Kalau orang dulu-dulu, orang Semenanjung Melayu dulu-dulu tak guna selayar sebagai pakaian lah, guna patah 3. Jadi saya nak tunjuk kat sini, ini batang pinang dia. Okay, ini badan, tengok ada ukiran. Okay, ini kepala selayar. Okay, kepala dia berbentuk macam ni. Dia ada bunga kat situ, ada lekuk kat situ kat tengah-tengah tu. Okay, ini badan dia. Kalau dari depan dia tengok macam ni. Dia ke depan, tapi dia kepala dia toleh ke tepi. Macam orang kata burung atau ayam patah tengkuk. Okay, macam tu. Ini bentuk dia. Ni selayar, satu je selayar. Okey. So, kita tengok yang lain. Kita nak tengok hulu kita bukan nak tengok keris. Ni juga anak ayam patah 3 berukir. Ni pun bahan daripada resin. Cumanya dia mendongak sedikit. Kepala dia tengok balung yang bawah ni, dia mendongak ataupun dia ke atas sikit. Jadi kita panggil dia kalau ke bawah lang tidur, lagak menunduk. Kalau dia tegak, lagak memandang. Kalau dia macam mendongak sikit, lagak mendongak. Ini kita panggil lang menyambar. Kalau dia straight macam ni, nampak macam nak tinggi, macam dia tegak. Tegak ni kita panggil lagak memandang lah, lagak memandang tegak, ataupun kita panggil jalak nyabung, lang hendak bersabung, begitu Ada hulu-hulu yang resin, murahlah RM35, RM25. Okey, bahan daripada resin. Okey, kelabu-kelabu kejap. Bahan dari resin. Okey, ada juga hulu daripada bahan tanduk kerbau, cuma tak berukir. Okey, tengok ini hulu tanduk kerbau, ada balau dia sikit. Ni memang corak tanduk kerbau warna hitam, dia berkilat. Ini batang pinang, ini badan dia. Dia ada ring cincin dekat sini. Biasanya ukiran patah 3 ada ring. Kemudian kalau anak ayam patah 3 ada balung, ada paruh. Dia ada paruh dia kat situ. Boleh tengok pandangan dari bawah, pandangan dari sebelah tepi, pandangan dari depan. Dari depan dia nampak macam ni je. Pandang dari tepi baru dia nampak ke depan. Pandangan dari belakang, pandangan dari atas. Okey, ni kalau tanduk macam ni, kosong, tak ada ukiran, dia 100.5 boleh dapat. Saiz-saiz macam ni lah, saiz-saiz kecil macam ni boleh dapat. Tengok jugalah, tengok atas penjual juga. Ini pun sama. Ini balau.
Tanduk kerbau balau dia warna kelabu-kelabu, warna capuk. Ni pun anak ayam patah tiga. Saya banyak anak ayam patah tiga. Okay. Yang ni dia punya buah pinang. Kemudian ada gelang, kemudian masuk badan. Okay. Kemudian ada paruh dekat atas. Kemudian ada balung dekat atas. Kemudian ada paruh dekat depan. Okay, ini pandangan dari depan. Pandangan dari tepi. Tengok dia warna dia tu balau, dia kelabu-kelabu. Ni pandangan dari belakang. Okay. Ni pun harga sama. Ni dua ni harga sama, 100.5, 100.5. Okey, yang ni ambil ni dulu. Ni pun sama-sama. Yang ini sama dengan warna hitam yang ni. Cuma saya cat dia warna emas, warna gold. Sama juga anak ayam patah tiga. Ini lagak tidur, lagak menunduk. Ni buah pinang berukir. Okey, lepas tu ada gelang. Kemudian ada ukiran di badan. Ini balung dia. Okay, ada line sini. Semua ni berukir penuh. Kemudian ni ada paruh depan muncung. Pandangan dari tepi, pandangan dari depan. Okay, ni namanya hulu anak ayam patah tiga. Ni pandangan dari tepi. Okay, tengok ukiran. Ini pun daripada resin. Okay, pada resin. Tengok, tapi ukiran dia tu dia ikut spek. Ikut spek yang asal lah. Dia ada ukiran bunga kat bawah macam ni. Okay. Ni nampak sikit. Okay, dia ada ukiran bunga kat bawah. Ada ukiran bunga kat depan. Okay, ada ukiran bunga. Tengok boleh bunga, tengok bunga dia. Satu-satu corak yang asli lah ni. Sini sembang yang asli. Satu-satu corak yang asli ada membawa maksud-maksud yang tertentu. Ada bunga-bunga yang tertentu. Ada falsafah-falsafah silat atau falsafah-falsafah agama dalam ukiran-ukiran pada bunga Melayu. Tengok ada bunga macam bunga matahari. Okay. Macam bunga matahari. Ada bunga-bunga. Ada daun. Ada bentuk daun. Okay. Ada bentuk garis-garis. Okay. Pandangan dari tepi, pandangan dari atas, balung dia, tengok bunga, tengok bentuk daun. Okay. Kita mengulas pada kesenian, kita melihat pada kesenian dan kecantikan. Okey, pandangan depan. Baik. Kalau warna hitam tak nampak, warna lain, warna yang cerah-cerah ni boleh nampak sedikit dia punya bentuk atau ukiran-ukiran dia. Baik, yang ni diperbuat daripada bahan tulang. Tanduk rusa. Ini tanduk rusa, tulang lain sikit. Dia lebih kurang macam tulang. Cuma tanduk rusa ni warna dia lain sikit. Cuma kalau tanduk rusa atau tulang dia ada rekah-rekah macam ni. Dia merekah sikit lah sebab dia cantum-cantum. Dia tak besar seperti tanduk kerbau. Tanduk kerbau dia besar seketul, lepas tu dia ukir, boleh dapat seketul, tak pecah. Macam ni dia cantum-cantum macam puzzle. Okay, ni pandangan dari depan, pandangan dari tepi. Ini pernah patah dulu sikit, lepas tu saya gam balik. So dia nampak renggang. Ni buah pinang dia. Buah pinang. Okay, ni pendokok. Buah pinang ada ukiran halus. Boleh tengok. Ukiran penuh kat buah pinang. Okay. Ukiran penuh kat buah pinang. Yang dari depan. Kemudian ada gelang kaki. Antara buah pinang dengan badan tu ada gelang. Kemudian ni badan dia. Okay, berukir. Boleh tengok ukiran-ukiran kerawang, bukan kerawang. Ukiran-ukiran yang ada dekat hulu. Okay. Bayangkan tulang tanduk diukir macam ni. Okay. Ini 300-400 boleh dapat lah. Kalau tulang mahal sikit. Tengok atas penjual. Okay, tengah-tengah tu ada bunga. Orang suka buat bunga kat tengah-tengah ni macam hulu tadi. Okay, ada bunga. Dia nampak Dia nampak ada bunga. Okay. Bentuk bawah ni, bentuk bawah balung ni pun ada menunjukkan peranan-peranan yang tertentu. Bentuk ukiran bawah balung ni. Ada yang daripada Perak, bentuk dia lain. Daripada negeri lain, bentuk dia lain. Okay. Ini daripada pandangan tepi. Ni balung dia atas. Cuma balung dia tak berapa sharp ataupun
bucu balung dia tak berapa tajam. Dia buat macam berpetak macam tu, macam bulat. Berpetak. Itu balung atas dia. Tengok pada ukiran. Okey. Ini muncung. Anak ayam. Dah tak berupa anak ayam dah. Anak ayam tengah menangis. Nak kata muka macam muka orang pun ada lebih kurang, tapi dia dah patah lah ni. Dia dah pecah, jadi dia nampak terbelah dua. Asalnya kita main lasak-lasak sangat kan, jadi tulang ni dia ada rapuh sikit. Dia ada campur tulang, ada campur tanduk rusa, jadi dia agak rapuh sikit. Jadi bucu dia ni patah sikit. Jadi patah, jadilah nampak bentuk macam hidung orang dah macam tu. Ini pandangan depan, pandangan tepi. Okey. Saya sarankan antara tulang dengan tanduk, saya sarankan tanduk. Sebab tulang ni dia cantum-cantum, jadi dia akan macam akan pecah berderai lebih kurang macam tu. Baik, ini saja tentang mengulas tentang kesenian hulu patah tiga yang dipakai dalam keris-keris semenanjung Melayu, semenanjung tanah Melayu ni, semenanjung Malaysia. Salah satunya adalah hulu keris patah tiga. Jadi hulu keris patah tiga ada hulu anak ayam patah tiga. Kemudian saya ada satu hulu selaya. Jadi saya masukkan aja hulu selaya ni. Kalau ikut buku, guru-guru pekeris, selaya bukan masuk patah tiga, tapi sebab saya nak senang ingat, jadi saya masukkan dia dalam kategori patah tiga sebab bentuk dia dekat-dekat. Okey, baik. Itu sahaja tentang hulu patah tiga. Ada juga hulu patah tiga yang lain seperti kerdas, seperti hulu patah tiga Bugis, hulu patah tiga semenanjung. Cuma design yang baru ni banyak berbentuk anak ayam sebab dia lebih cantik daripada hulu patah tiga yang kosong atau hulu patah tiga semenanjung. Dia tak berbentuk balung dengan paruh. Baik, insya-Allah semoga bermanfaat. Kita sembang-sembang tentang mengulas kesenian hulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada hulu yang berikutnya nanti. Tengoklah hulu apa ada, hulu peluk tubuh ke, hulu pekaka ke, hulu tapak kuda ke, insya-Allah. Okey, teruskan berlatih silat. Boleh tengok video-video saya yang sebelum-sebelum ini. Okey. Kalau nak belajar silat, boleh kontak nombor yang saya berikan. Kalau nak buat rawatan urut bekam pun boleh kontak pada nombor saya. Baik, itu saja iklan. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.